datang saya ucapkan kepada tetamu jemputan kita pada hari ini. Sebelum saya meneruskan sesi temu bual pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Syafiqah binti Ahmad Zamri dan bersama-sama saya ialah saudari Anis Anisa binti Husin. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual pendek kita pada hari ini yang bertajuk penanaman nilai-nilai agama dalam pembangunan sasiah seseorang. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai topik kita, agama itu sendiri, jadi lebih elok sekiranya saya mengetahui tentang agama yang dianuti oleh saudari Anis. Untuk makluman semua, agama yang saya anuti adalah agama Islam. Okey, jadi memandangkan saudari Anis adalah penganut agama Islam sendiri, lebih elok sekiranya kita berbicara santai saja kerana saya juga merupakan penganut agama Islam. Jadi seperti kita sedia maklum bahawa setiap individu mempunyai perbezaan dari segi pengamalan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Jadi boleh saya tahu apa ajaran dalam agama Islam yang diamalkan oleh saudari Anis? Sebagai seorang individu yang beragama Islam, saya sangat berpegang teguh dengan dua prinsip, iaitu rukun Islam dan juga rukun iman. Dan saya juga menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari saya. Okey, terima kasih atas jawapan saudari Anis. Jadi sama juga seperti saya juga sebagai seorang Islam, saya mengamalkan ajaran rukun Islam dan rukun iman dalam kehidupan, dan saya juga berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan yang lebih baik. Jadi kita pergi ke soalan yang kedua, iaitu seperti yang kita tahu, dunia pemodenan sekarang sangat ramai generasi muda yang terpengaruh dengan budaya pemikiran barat, iaitu seperti gejala sosial, dan hal ini secara tidak langsung telah memberi pengaruh negatif kepada cara pemikiran, gaya hidup mereka sendiri. Jadi pada pendapat Anis sendiri, bagaimana isu tersebut dapat diatasi, langkah-langkah untuk mengatasi isu yang berlaku dalam agama Islam itu sendiri yang semakin berleluasa sekarang? Bagi mengatasi isu budaya barat yang berlaku dalam generasi kita sekarang, bagi mengatasi isu budaya barat yang berlaku dalam generasi muda ni, saya rasa pihak umat Islam ataupun pihak yang beragama Islam belum mengambil tindakan dengan melakukan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan keagamaan. Dan ceramah-ceramah ini secara tidak langsung dapat memberikan segaran kepada generasi muda supaya mereka dapat berfikiran yang lebih matang dan membuka minda mereka untuk lebih mendalami agama yang mereka anuti itu, supaya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama mereka sendiri. Jadi saya rasa ceramah adalah satu aktiviti yang wajar untuk kita laksanakan supaya dia memberi kesan kepada generasi muda tersebut. Okey, terima kasih kepada jawapan. Saya setuju dengan jawapan saudari Anis sebentar tadi, kerana kita sebagai umat Islam mestilah bersatu padu dalam membentuk generasi muda sekarang. Kita tidak boleh menyalahkan sesiapa dalam aspek ini. Kita hendaklah bersatu, dan seperti contoh masyarakat, pihak yang bertanggungjawab boleh mengadakan ceramah untuk remaja sekarang lebih bertingkah laku positif pada masa akan datang. Okey, soalan terakhir saya pada hari ini iaitu, sekiranya kita melihat pada dalam masa 5 atau 10 tahun akan datang, saya amat yakin bahawa saudari Anis sendiri mempunyai perancangan hidup yang lebih baik untuk memperbaiki diri ke arah dalam ajaran agama Islam itu sendiri, iaitu macam perancangan untuk mempertingkatkan kualiti hidup selaras dengan ajaran agama Islam. Jadi boleh saudari kongsikan sedikit apa perancangan yang akan dilakukan pada masa akan datang? Sebagai seorang manusia, sudah tentunya kita akan mempunyai perancangan untuk menjadi individu yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi kaitan kita dengan Tuhan pula, sudah tentulah kita juga menjadi hamba yang baik kepada Tuhan. Jadi beberapa perancangan yang saya rancangkan adalah seperti sentiasa memastikan saya sentiasa solat pada awal waktu dan lebih banyak melakukan amalan-amalan sunat seperti solat sunat, puasa sunat, dan sentiasa membaca
sibuk macam mana sekalipun, saya akan berusaha untuk memastikan bahawa saya dapat membaca sekurang-kurangnya satu muka surat daripada Al-Quran tersebut. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, saya merasa seronok dengan perancangan Anis sebentar tadi. Saya mendoakan agar segala impian dan perancangan saudara Anis dipermudahkan dan dapat dilakukan dengan sebaiknya. Okay. Tanpa kita sedar, kita sudah berada di hujung rancangan. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada tetamu jemputan kita pada hari ini, dan saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dari tutur kata saya sendiri. Kami benar-benar menghargai kesetiaan saudara Anis yang setia sehingga tamat program, dan sekiranya diberi peluang, kami amat berharap agar saudari akan hadir untuk program-program yang akan datang. Sekian sahaja temu bual dari pihak kami, sehingga jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Okay, selamat sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada tetamu yang kami jemput dalam sesi temu bual pada petang ini. Sesi temu bual ini diadakan bagi tujuan menyiapkan tugasan kumpulan 2 bagi kursus SGDV 2053 Agama dalam Pendidikan Moral. Sebelum kami mulakan sesi temu bual pada petang ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya ialah Toh Ching Sun dan nombor match saya ialah 293540. Baiklah, sekarang kita mulakan sesi temu bual ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian tetamu kita untuk meluangkan masanya untuk menghadiri sesi temu bual kami pada petang ini yang bertajuk penanaman nilai-nilai agama dalam pembangunan sahsiah atau karakter seseorang. Ya, sama-sama. Saya pun rasa gembira lah dan rasa dihargai kerana dijemput untuk temu bual pada hari ini. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan sesi temu bual ini, bolehkah anda memperkenalkan dahulu diri anda sendiri? Boleh. Nama saya Elijah Check dan nombor batch saya 277642 dan saya berumur 23 dan saya ambil kos pengurusan perniagaan dalam pendidikan, dan sekarang saya semester 5 dan saya tinggal di Melaka. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Elijah kerana telah memperkenalkan dirinya sebentar tadi. Jadi sebelum kita teruskan sesi temu bual kami pada petang ini, bolehkah saya tahu agama apa yang dianuti oleh saudara Elijah sekarang? Okey, boleh. Agama yang saya anuti adalah agama Kristian. Oh, rupa-rupanya saudara Elijah merupakan seorang penganut agama Kristian. Baiklah, kita sedia maklum bahawa setiap manusia mempunyai kepercayaan agama masing-masing yang dianuti, dan semestinya terdapat perbezaan dari segi peramalan ajaran bagi setiap agama itu sendiri. Jadi, bolehkah saudara Elijah menceritakan sedikit tentang ajaran agama Kristian yang diamalkan oleh saudara Elijah sendiri? Okey, boleh. Ajaran untuk agama Kristian dia, kita sebagai agama Kristian dia kita kena pergi ke gereja lah setiap minggu, dan kita pun ada kena baca satu buku yang bernama Bible, dan Bible ini untuk membantu kita bagaimana kita berhubung menjadi hubungan dengan baik dengan Tuhan lah. Okey, wow, terima kasih atas perkongsian saudara Elijah yang menarik tentang ajaran agama Kristian. Baiklah, kita sedia maklum bahawa proses pemodenan dunia pada zaman sekarang telah menimbulkan pelbagai masalah sosial dalam aspek agama. Antara masalah sosial yang telah berlaku dalam agama Kristian ialah penggunaan bahasa kasar dan isu penyebaran budaya barat seperti hiburan. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi jiwa anak muda pada zaman ini dari segi pemikiran, perbuatan dan gaya hidup mereka. Jadi, pada pandangan saudara Elijah, bagaimana anda sebagai seorang penganut agama Kristian dapat menyelesaikan masalah yang berlaku dalam kehidupan seharian berasaskan ajaran agama Kristian? Okey, boleh. Saya nak pada pandangan saya, kalau saya menghadapi sesuatu masalah, saya akan yang pertama sekali saya akan doakan kepada Tuhan, dan barulah kita tanya kepada orang lain untuk membantu kita. Disebabkan penganut agama Kristian, kalau kita telah doa, kami akan yakin bagaimana Tuhan akan membantu kita dan bagaimana kita dapat menghubung baik dengan Tuhan dalam kehidupan kita lah. Okey, baiklah. Terima kasih atas perkongsian saudara Elijah tadi. Dapat dirumuskan bahawa ajaran agama Kristian juga boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan seharian. Betul tak saudara Elijah? Ya. Okey. Baiklah, saya ingin tanya saudara Elijah satu soalan lagi.
Sekiranya kita melihat dari aspek masa hadapan sama ada 5 atau 10 tahun akan datang, saya yakin bahawa saudara Elijah juga mempunyai perancangan sendiri untuk meningkatkan kualiti hidup berasaskan agama Kristian. Bolehkah saudara Elijah kongsikan sedikit mengenai perancangan tersebut? Okey, boleh. Jawapan saya ringkas saja. So, yang pentingnya bagi penganut agama Kristian, kita kena ada yang kepercayaan. Maksudnya kita guna satu perkataan belief atau faith. Apabila kita, yang kata saya tadi, apabila kita mempercayai Tuhan yang memberikan kita sesuatu kebaikan, kita akan mendapat sesuatu kebaikan lah. Itu dan kita akan dalam kehidupan kita akan lebih baik lah. Itu sahaja. Okey, baiklah. Saya mendoakan supaya saudara Elijah tersebut dapat dicapai dengan jayanya pada masa akan datang. Okey. Okey, baiklah. Kami sudah berada di hujung temu bual pada petang ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada saudara Elijah yang sudi menghadiri sesi temu bual ini. Saya juga ingin memohon maaf jika terdapat salah silap sepanjang sesi temu bual ini. Ini sahaja sesi temu bual pada petang ini. Sekian, terima kasih dan harap kita dapat jumpa lagi pada masa akan datang. Okey, terima kasih juga. Sama-sama.